Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syahmi, Jasuran DirecTV KPM untuk slot Bina Upaya Guru. Hari ini kita akan bawakan satu topik yang cukup menarik di mana kita akan berikan ruang dan peluang kepada guru-guru untuk membina kerjaya mereka. Bukan sahaja untuk menjadi guru biasa, pensyarah maupun seorang dalam pentadbiran. Hari ini kita bawakan topik Kompas 2.0. Tapi mungkin ada yang tertanya, apa yang dimaksudkan dengan Kompas ini? Tapi kita nak berkenalan dulu dengan tetamu yang Irfan bawakan hari ini. Ada dua orang, seorangnya lelaki dan seorang perempuan. Kita persilakan yang pertama, Dr. Rohana Abdul Rahim, Ketua Pusat Pentaksiran dan Pembangunan Bakat Institut Aminuddin Baki. Assalamualaikum Dr. Rohana, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik Irfan. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Tersenyum manis orangnya. Dan di sebelah kirinya pula kita ada Encik Khairul Azwan Abdul Aziz, Ketua Jabatan Pentaksiran Pemimpin Pendidikan Institut Aminuddin Baki. Assalamualaikum Cik Khairul, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Hari ini kita akan bersama-sama kongsikan kepada penonton tentang Kompas 2.0. Ya, betul. Tapi sebagai mukadimahnya, dalam sebuah organisasi, pemimpin merupakan orang yang berpengaruh dan ada kuasa untuk membawa pemimpin kemajuan kepada sebuah organisasi. Jadi pengetua ataupun guru besar ialah pemimpin di sekolah dan beliau sebagai pemacu membawa sekolah itu ke arah kecemerlangan. Jadi mungkin doktor sebagai mukadimahnya boleh huraikan tentang perkara ini. Silakan. Baiklah, saya akan cuba ya Irfan. Sama-sama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya, saya sangat setujulah dengan apa yang Irfan kata tadi, bahawa seorang pengetua ataupun guru besar di sekolah tu merupakan pemacu. Kepada sekolah, untuk sekolah menjadi cemerlang lah. Okey, dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia juga, iaitu yang telah digariskan pada tahun 2013 hingga 2025, ada menggariskan anjakan, ya. 11 anjakan tu, anjakan kelima merupakan kita perlu meletakkan pemimpin berprestasi tinggi di sekolah-sekolah. Jadi bagaimana kita nak memastikan pemimpin itu berprestasi tinggi di sekolah? Jadi pemimpin ataupun PGB di sekolah tu mestilah kompeten. Ya, mesti kompeten. Jadi seterusnya, untuk menjadi kompeten, perlulah mereka mempunyai kompetensi yang tertentu. Apa pula yang dimaksudkan dengan kompetensi? Okey, kompetensi ini sendiri Irfan dan juga penonton merupakan keupayaan seseorang pemimpin di sekolah itu, sama ada dia pengetua ataupun guru besar, menggarapkan pengetahuan yang dia ada, kemahiran yang dia ada dan juga sikap positifnya untuk mengupayakan diri dia sendiri dan juga subordinate di bawahnya. Jadi bila dia ada kompetensi tersebut, jadi dia bolehlah menjadi pemacu kepada sekolahnya. Namun ada banyak kompetensi sebenarnya yang perlu mereka ada. Namun dia perlulah mengetahui apakah kompetensi-kompetensi tersebut. IAB telah membuat kajian sebenarnya. Jadi kajian-kajian ini telah dapat melahirkan ataupun menghasilkan kita panggil satu set standard kompetensi untuk pengetua dan juga guru besar yang kita namakan Kompas tadi. Lagi sekali. Kompas. Cik Khairul, apa yang dimaksudkan dengan Kompas 2.0 sebenarnya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila kita berbicara tentang Kompas 2.0, dia merujuk kepada satu standard kompetensi pemimpin sekolah. Itu maksud dia Kompas 2.0. Jadi dalam standard kompetensi pemimpin sekolah ni terdiri daripada 5 domain yang mengandungi 18 kompetensi. 18 kompetensi. Jadi kompetensi-kompetensi inilah yang kita mengambil kira bagaimana pengetua atau guru besar perlu kuasai dan boleh mampu untuk mereka menjalankan tugasan mereka di sekolah. Baik, saya sebutkan butiran tentang kompetensi tersebut. 5 domain tadi, 5 domain. Baik, silakan. Jadi 5 domain tersebut adalah, pertamanya berwawasan. Wawasan ni ia terdiri daripada pematuhan akta dan peraturan serta dasar pendidikan lah. Yang keduanya menterjemah visi dan misi. Ketiganya penetapan strategik. Itu berwawasan. Ada 3 kompetensi. Ada 3 saja. Okey. Seterusnya domain instructional yang terdiri daripada instructional berfokus kurikulum. Yang keduanya pembudayaan penyelidikan. Yang ketiga pembudayaan ekosistem digital. Dan yang keempatnya adalah
pemantauan menyeluruh. Ya, ada 4. Seterusnya domain sumber operasi. Jadi kompetensi yang berada dalam domain tersebut adalah mengurus pelbagai data, seterusnya mengurus sumber fizikal, mengurus sumber pendidikan, membangunkan sumber manusia dan akhir sekali mengurus kewangan dan mengurus risiko. Ya. Seterusnya domain kualiti peribadi kepimpinan terdiri pada integriti, orientasi kecemerlangan, orientasi keusahawanan dan kemahiran menguruskan diri dan sosial. Okey, Dan itu yang keempat ya. Yang keempat. Domain yang keempat. Yang Ya. kelima silakan. Dan yang akhir Cik sekali domain hubungan yang terdiri hanya satu je, membina jaringan dan jalinan. Okey. Ya, bina jaringan. Mungkin sedikit perkongsian apakah kepentingan domain-domain ini sebenarnya? Okey, baik. Penonton sekalian, Saudara Irfan. Jadi, kepentingan domain ni sebenarnya kita boleh lihat bahawa tahap kompetensi ni bila kami ukur dia terdiri daripada 5 tahap sebenarnya. 5 tahap. Dari segi bagaimana PGB itu menguasai kompetensi tersebut. Jadi bila ada tahap 1 tu paling rendah, tahap 2, tahap 3, tahap 4 dan tahap 5. Tahap 5 tu paling tinggi. Paling tinggi. Jadi kat Okey. situlah kepentingannya kita boleh nampak kat mana tahap-tahap Pemimpin. PGB itu berada. Faham. Baik, terima kasih Cik Khairul juga Dr. Rohana atas perkongsian permulaan kepada topik kita iaitu Kompas 2.0. Jadi kita akan berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Inilah dia slot Bina Upaya Guru Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi, Dr. Rohana dan juga Cik Khairul dari Institut Aminuddin Baki, di mana kita sedang membicarakan tentang Kompas 2.0 Ya, betul. iaitu standard kompetensi untuk pemimpin sekolah. Okey, jadi kita nak memahami dengan lebih mendalam apakah antara tujuan ataupun objektif Kompas ini dilahirkan. Silakan. Okey. Terima kasih Irfan. Okey, pada dasarnya objektif Kompas ini iaitu kompetensi pemimpin sekolah ni adalah 2 sahaja yang boleh saya jelaskan di sinilah. Yang pertama sekali, kita hendak memberitahu kepada pemimpin sekolah bahawa mereka sepatutnya sedar, ada awareness tentang 18 kompetensi itu perlu mereka kuasai. Baik. Untuk mereka melaksanakan tugas-tugas di sekolah. Jadi dengan adanya Kompas ini, kita memberi instrumen untuk mereka menjawab, kita dapat mengenal pasti atau mengukur di tahap mana mereka berada. Yang 1 hingga 5 tadi tu. Yang 1 hingga 5 tadi tu, betul. Dan kemudiannya yang kedua, di dalam Kompas ni juga kita dapat mengenal pasti apakah latihan ataupun kursus yang mereka perlukan untuk meningkatkan lagi pembangunan profesionalisme mereka. Baik, untuk kuasai 18 kompetensi tadi. Untuk itu. Jadi tahap mana dan mereka akan pilih manakah kursus yang mereka perlukan sebenarnya. Jadi di situ kita boleh tengok tujuan yang pertama tadi kita kata satu set standard kita dah adakan. Kemudian yang keduanya kita boleh menggambarkanlah apa latihan yang mereka perlukan. So itu saja 2 yang asas lah, yang mudah untuk kita faham lah. Pertama sekali untuk memberi awareness kepada mereka, kesedaran di mana mereka perlu kuasai 18 kompetensi tadi untuk menjadi pemimpin di sekolah. Betul. Dan yang kedua, untuk mereka sedar apakah latihan yang mereka perlukan untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Ya, betul. Okey, terima kasih Dr. Rohana. Kita nak tanya pula kepada Cik Khairul. Dia macam nak jawab soalan tu. Okey, soalan saya kepada Cik Khairul, bagaimanakah Kompas ini digunakan untuk mengukur kompetensi pengetua dan juga guru besar? Baik, penonton sekalian, Cik Fan, bila sebut tentang pengukuran ataupun bagaimana ditadbir lah, saya pergi fokus kepada bagaimana ditadbir. Pentadbiran Kompas ni sebenarnya dijalankan secara online melalui satu sistem yang dipanggil iKompas. Tahu bila ni Cik Khairul? Kompas ni bermula tahun 2020. Okey. Kita lancarkan pada bulan September tahun 2020 tu yang pertama kali lah. Maksudnya pada zaman COVID-19 Sebab itulah secara dalam talian. Ya, pada masa tu memang banyak digunakan dalam talian dan dengan harapan kita akan memperolehi 100% pelibatan PGB pengetua besar kita dalam menjawab soalan Kompas. Jadi buat masa ni kita kalau ikut data pada 31 Ogos 2022 kita ada 10,230 buah sekolah.
di Malaysia keseluruhan, Di sekolah rendah dan Malaysia. sekolah menengah. Jadi dengan harapan kita mendapat 100% kat situlah. Cuma bagaimana ditakbirkan ialah dalam instrumen tersebut yang diletakkan dalam sistem, kita ada pertamanya bahagian A dia demografi, latar background ni lah, background latar belakang PGB itu sendiri, pernah berkursus atau tidak dengan IAB dalam demografi. Keduanya adalah kita tanya tentang penilaian kompetensi. Di mana dia menilai diri dia sendiri. Diri sendiri. Okey. Maksudnya Berdasarkan persepsi diri dia. Ya. Dia berada di tahap mana dia tentukan sendiri. Yang tadi kita sebut tentang standard tadi kan, ada Ya. 5 tahap tadi. Dia nilaikan dia ada dari 1, 2, 3, 4, 5. Adalah rubrik-rubrik dia disebut di situ, dia kena baca supaya dia tahu kedudukan dia di mana. Dan yang ketiganya, soalan instrumen tersebut berkaitan dengan training need analisis ataupun analisis keperluan latihan, yang mana apakah latihan-latihan diperlukan berkaitan dengan 18 kompetensi ini. Dan juga akhir sekali adalah yang keempat, laporan individu. Maknanya laporan ni selepas dia habis mengisi, mereka boleh dapat laporan tersebut. Ya, bila mereka dapat laporan tersebut, mereka boleh nilai di mana kedudukan mereka. Baik. Ya. Mungkin saya nak tanya kepada Cik Khairul, setakat ini berapa banyak sekolah yang telah mendaftar dengan IAB? Okey. Kalau dapatan pada tahun 2022 yang kami datang, jumlah data yang kami perolehi sebanyak 9,506 pengetua guru besar telah mengisi. Ya, maknanya dari hampir 93%. Okey. Lebih 93%. Alhamdulillah. Tapi kita nakkan 100%. Kalau boleh. Jadi hasratnya besar untuk semua sekali PGB di luar sana untuk daftar bersama-sama dalam iKompas untuk menjadi orang yang lebih kompeten dalam memimpin warga sekolah betul. mereka. Baik, kita nak lihat kepada dapatan sekarang ini. Mungkin doktor boleh kongsikan kepada Irfan dan penonton rumah, apakah antara dapatan yang Kompas boleh ceritakan? Okey, terima kasih Irfan. Okey, berdasarkan yang Cik Khairul kata tadi dah 93 lebih peratus yang Banyak tu menjawab. sebenarnya. Ya. Jadi IAB telah berjaya menganalisisnya lah. Jadi daripada sini kita boleh tengok dapatannya di peringkat individu tu sendiri, di peringkat daerah, di peringkat negeri dan juga kebangsaan secara menyeluruh. Jadi saya mungkin boleh jelaskan sedikit secara menyeluruh lah. Boleh, silakan. Jadi bila dapatan ni dianalisis, kita akan mendapat 4 keadaan sebenarnya. Empat keadaan tu di mana ialah kompetensi yang rendah dan TNA dia nak tinggi. TNA maksudnya? Training need analysis ataupun keperluan latihan yang dia nak. Baik. So yang tadi saya kata kompetensi dia rendah dan dia nak diberi latihan. Okey, yang keduanya ialah kompetensi dia rendah. Baik. Tetapi dia tak nak latihan. Dia tak nak latihan. Dia tak nak dia rendah juga. Jadi maknanya itu pun kita kena tengok juga kan. Dia rendah kompetensi, kenapa dia tak nak? Betul. Dia perlukan latihan. Yes. Yang ketiga ialah di mana kompetensinya tinggi, TNA pun dia nak tinggi juga. Dia dah ada kompetensi tapi juga dia nak. Mungkin dia rasa tak cukup. Okey, dan yang keempatnya ialah di mana kompetensi dia tinggi, TNA dia rendah. Yang tu logik. Dia dah tinggi dan dia rasa tak perlulah kan. Tak apalah. So itu adalah dapatan-dapatan yang kita dapat setakat ini, dan dari situ sebenarnya IAB melihat kepada yang pertama tadi, iaitu di mana kalau kompetensi dia rendah, dia berkeinginan untuk diberi latihan. Jadi senang, dapatan itu kita akan sebarkan kepada bahagian latihan untuk memilih apakah kursus-kursus yang akan ditawarkan di IAB, dan IAB akan menentukan siapa yang akan datang berkursus untuk meningkatkan kompetensi mereka. Di situ IAB akan melihat yang mana yang sesuai latihan diberikan kepada mereka yang memerlukan. Ya, betul. Baik, terima kasih Dr. Rohana. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Bina Upaya Guru untuk topik Kompas 2.0. Kembali menyaksikan Bina Upaya Guru di TV KPM bersama saya Irfan Syahmi. Baik, kita sedang membicarakan tentang topik Kompas 2.0 bersama dengan Dr. Rahana dan juga Cik Khairul dari IAB Institute Aminuddin Baki. Kita nak lihat pula, tadi doktor dah jelaskan tentang 4 jenis dapatan, dan kita nak tahu juga antara contoh dapatan yang paling ketara sekali antara 18 kompetensi tadi. Silakan doktor. Terima kasih Irfan. Okey, di sini oleh kerana masa pun tak banyak sangat, saya akan cuba huraikan 2 perkara saja.
ada. Silakan. Tadi kita dah tengok Encik Khairul menyenaraikan ada 18 kompetensi. Dan di antara tu ada dua perkara yang saya nak jelaskan di sini. Yang pertama sekali ialah berkenaan dengan pembudayaan ekosistem digital. Jadi kita dapati kebanyakan pengetua guru besar di sekolah-sekolah di Malaysia dia mengatakan mereka kurang kompetensi kurang mahir dari segi pembudayaan ekosistem digital. Dan DNA ataupun analisis keperluan mereka hendak kursus tersebut. Alhamdulillah. Jadi IAB sedang berusahalah untuk menyediakan kursus-kursus yang berkait dengan digital tu kepada PGB. Ini mungkin kerana kita ada pandemik tahun 2020, 2021 kan. Jadi di mana maksud saya pengajaran di sekolah terhenti. Betul. Daripada PDPC jadi PDPR. Jadi barulah agaknya pemimpin-pemimpin kita sedar. Perlunya benda ini. Jadi itu yang kita nampaklah. Namun walaupun sekarang kita dah endemik, tidak ada lagi pandemik, tapi usaha murni ini harus diteruskan. Kerana kita boleh memperbagaikan kaedah pengajaran kita di sekolah. Kita boleh berkolaborasi dengan negara luar contohnya. Jadi tak perlu datang dan kos pun jimat dan sebagainya kan. So yang kedua yang saya nak bagi contoh ialah dari segi pembudayaan penyelidikan, Irfan. Pun PGB kita mengatakan bahawa mereka kurang kompetensi tentang penyelidikan ni. Tetapi di sekolah saban hari kita akan jumpa isu, minggu kita jumpa masalah, bulan macam-macam yang kita perlu selesaikan. Sekiranya penyelidikan tidak dijalankan, bagaimana mungkin untuk kita menyelesaikannya? Jadi sebagai pemimpin pendidikan mereka dah sedar mereka perlu kompetensi untuk bagaimana nak mencari isu, mencari masalah, menyediakan intervensi-intervensi untuk menyelesaikan masalah-masalah dan isu mereka. Jadi memang mereka perlukan kursus ini dan IAB juga terpaksa menangani perkara ini dengan akan memberi kursus-kursus ini kepada mereka nanti. InsyaAllah. Jadi ada dua yang kita nampak sangat ketara, sangat signifikan dengan dapatan Kompas yang ini. Yang pertama kurang mahir dalam era digital. Yang kedua kurang mahir dalam pendidikan. Itu paling ketara. Baik, terima kasih Dr. Hana. Kita nak tahu juga, kita pun dah dapat dapatan, data semua dah ada ni. Tapi bagaimana data ini akan digunakan untuk dari IAB untuk menyelesaikan masalah ini? Silakan Cik Khairul. Okey, Saudara Irfan. Jadi data kita ni memang kaya lah, memang banyak data. Memang banyak lah. Banyak. Jadi maknanya bila kami menjalankan operasi Kompas ni melibatkan pelbagai pihak, pelbagai peringkat. Kita daripada peringkat PPD, peringkat daerah, peringkat negeri dan juga peringkat bahagian. Dan kami sebagai IAB mengorganislah perkara ni. Jadi setiap bahagian ni masing-masing ada peranan dia. Ada peranan. Dan kami akan bekalkan balik, kami analisis data ni, kami akan bekalkan semula kepada JPN, kepada PPD supaya masing-masing boleh membantu membangunkan PGB masing-masing. Sebagai contohlah di IAB sendiri kami adalah organisasi menyediakan latihan untuk PGB. Jadi kami kena bangunkan latihan ataupun kami kena sediakan latihan kepada PGB yang memerlukan peningkatan kompetensi mereka tadi yang tersebut tadi, macam pembudayaan ekosistem digital dan juga penyelidikan. Jadi IAB kena ambil tindakan supaya kita boleh bangunkan PGB tersebut. Dalam masa yang sama, jika ada kompetensi-kompetensi yang disebutkan tadi tu, modul dia tidak ada di IAB, maka kita kena bangunkan pula modul khusus untuk perkara ni. Jadi begitu. Itu di IAB. Dan juga bila kami bekalkan data ni kepada peringkat JPN ataupun bahagian dan juga PPD, so di peringkat mereka perlu mengelar pasti juga. Sebab kita tahu kita ada 10,200 bos sekolah 10,200 PGB dan IAB tak mampu untuk bagi latihan pada semua. Jadi peranan-peranan di PGB di peringkat JPN dan juga PPD itu sendiri banyak bantu. Maksudnya di sini setiap pihak ni, PPD, JPN, IAB ni ada tangga peranan masing-masing dalam membangunkan lagi PGB di negara Malaysia. Dan kita nak lihat juga apakah way forward ataupun hasrat untuk kita ketengahkan lagi Kompas 2.0 ini. Itu saya yang kena jawab. Boleh. Kalau doktor nak jawab, silakan. Dari segi way forward ni, peranan IAB lah tentang Kompas ni kan. Jadi kita melihat bahawa
keadaan situasi di negara kita ni sentiasa berubah. Sudah tentu sekolah pun terpaksa menghadapinya dari segi VUCA-nya, IR 4.0-nya, endemiknya dan sebagainya kan. Jadi adalah menjadi tanggungjawab IAB untuk mengenal pasti mungkin ada kompetensi-kompetensi baru yang diperlukan. Jadi kita sentiasa mengadakan kajian-kajian berkenaan perkara ini, sama ada kita nak teruskan kompetensi Y2 ini ataupun kita nak tambah lagi kompetensi yang diperlukan. So itu adalah way forward kita lah. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita juga kata Cik Khairul tadi mengurus ataupun takbir urusnya adalah dalam sistem ISIS di IAB. Jadi itu adalah dalam portal IAB. Seharusnya kita sentiasa memantau, menyemak, menambah baik sistem tersebut supaya PGB kita senang untuk mengakseskannya dan juga senang untuk mereka mengetahui profil yang mereka sepatut tahulah. Yang sesuai untuk mereka. Ya, dan yang ketiga, sekarang Kompas ini hanya diguna oleh pemimpin di sekolah, iaitu pengetua dan guru besar. IAB melihat way forward ialah kenapa tidak kita menggunakan Kompas ini kepada pemimpin sistem. Pemimpin sistem ini adalah pegawai-pegawai yang bekerja ataupun bertugas di PPD, di bahagian, di JPN contohnya. So kita juga boleh mengenal pasti kompetensi yang mereka tinggi atau rendah dan apakah latihan yang mereka perlukan untuk membangunkan juga pembangunan profesionalisme diri pegawai-pegawai tersebut. Itu dia. Jadi kalau kita tengok di IAB berkenaan dengan Kompas ni memang sangat dinamik. Kita tak berhenti bekerja lah dalam setahun demi sentiasa tahun. ada kajian selepas itu untuk memperluaskan lagi kalau perjuangan Kompas 2.0. Baik. Mungkin kita nak dapatkan secara ringkas daripada Cik Khairul sendiri bagaimana harapan untuk melihat kemajuan dan kejayaan Kompas 2.0. Okey, kita lihat harapan saya tinggi sebenarnya kat tinggi, Kompas ni. Baik. Jadi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasihlah kepada pengetua dan guru besar yang telah mengisi, yang bersama-sama memberi komitmen untuk mengisi instrumen Kompas. Begitu juga Jabatan Pendidikan Negeri, pejabat pendidikan daerah dan juga individu-individu yang lain yang terlibatlah secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam program dalam Kompas 2.0. So pada saya tahun 2023 apabila kita melaksanakan sekali lagi, mentadbir sekali lagi instrumen ni, harapan saya adalah supaya pengisian tu meningkat ke 100%. 100%. Daripada sekarang ini 93%, kita harapkan semua PGB di Malaysia ni sama-sama daftar di iKompas. Betul ya? Betul. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Rohana dan juga Cik Khairul datang dari IAB, Institut Abdul Baki, berkongsi kepada kita tentang Kompas 2.0 di mana ini merupakan satu usaha yang murni untuk melahirkan lebih banyak pemimpin iaitu PGB di sekolah, bukan sahaja cemerlang tetapi lebih menyeluruh dari segi segala aspek. Maksudnya ada 18 kompetensi, ada 5 domain yang perlu mereka kuasai. Betul. Baik, terima kasih dan kita mengharapkan ada jumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. KPM